Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz dalam channel saya pada kali ini. Bersama lagi kita di dalam kelas PDPR Sejarah Tingkatan 2 untuk kali ini. Baik, kita akan menyambungkan lagi pembelajaran kita bagi bab 7 Kesultanan Melayu, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Baik, sebelum ni kita dah belajar mengenai Kesultanan Johor Riau. Hari ini kita akan sambung untuk bab 7 bagi Kesultanan Melayu, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Baik, sebelum tu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan menerangkan kelangsungan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Sebelum itu, cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks dan juga modul kamu. Kita teruskan lagi. Masihkah anda ingat kepada gambar ini? Gambar ini, gambar apa? Gambar ini adalah gambar susu galuh Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan tengok apa perkaitan gambar ini dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 114 dan juga 115. Gambar ni sama saja dengan gambar yang ada dalam buku teks kamu. Gambar ini adalah gambar kita boleh kata tengkolok, nama dia tengkolok, salah satu daripada benda kebesaran lah yang dipakai oleh sultan yang memerintah negeri mengikut negeri-negeri tertentu. Okey, kamu boleh tengok dia beza, dia tidak sama. Ni nampak warna dia lain, bentuk dia lain, dia punya jata dia pun lain. Okey, kita teruskan lagi. Okey, pengenalan. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor merupakan kelangsungan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Pengasasan Kesultanan Pahang dan Perak merupakan kesinambungan Kesultanan Melayu Melaka. Pengasasan Kesultanan Selangor dan Terengganu berkait rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Okey, kamu tengok pada perkataan yang cikgu bolkan tersebut. Yang pertama, kelangsungan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Maksud dia apa? Maksud dia meneruskan atau mewarisi. Yang kedua, kesinambungan Kesultanan Melayu Melaka. Maksud dia apa? Maksud dia mungkin secara terus. Contohnya, Sultan Melaka, anak dia yang pergi asaskan Kesultanan Negeri sekian-sekian. Itu contoh kesinambungan. Yang ketiga, berkait rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Maksud dia apa? Mungkin dia diperintah di bawah pemerintahan ataupun ada yang mewarisi. Okay, kita teruskan lagi. Okey, Kesultanan Pahang. Siapa pernah pergi Pahang? Siapa yang tak pernah pergi tu cikgu tak tahulah. Rasanya semua orang biasalah dengan Pahang ni. Apa benda yang terkenal kat Pahang? Kalau makanan, apa dia yang terkenal kat Pahang? Kalau kat Pahang ni dia terkenal dengan masakan patin tempoyak. Itu sekadar pengetahuan kamu sajalah. Okey, baik. Ini kita akan lebih tengok kepada pengasasan saja. Kita tidaklah pergi mendalam kepada sejarah dia, macam mana dia dapat nama apa semua, tidak. Cuma kita pergi kepada pengasasan dia saja. Okey, bagi Kesultanan Pahang, Kesultanan Pahang ni dia dulu pernah berada di bawah pemerintahan Siam. Nak jadikan cerita dia. Jadi Melaka dia serang dan ambil alih pemerintahan daripada Siam masa tu. Jadi masa tu dia punya pemerintah dia yang pemerintah Siam yang memerintah Pahang masa tu, nama dia Maharaja Dewa apa cikgu pun tak ingat, cuma lebih kurang macam tu lah.
dia ditawan dan dibawa pergi ke Melaka. Dan dia ni ada seorang puteri yang bernama Onang Seri. Puteri dia ni kahwin dengan Sultan Mansur Shah. Ingat lagi yang gambar kita tu? Okay, tengok gambar tu. Sultan Mansur Shah. Dia kahwin dengan Sultan Mansur Shah ni dan dapat 2 orang anak, iaitu Raja Muhammad dan juga Raja Ahmad. Boleh faham setakat tu Okey, kita sambung balik kepada pengasasan tadi, pengasasan Kesultanan Pahang tadi. Nak jadikan cerita, pada abad ke-15, Pahang ni dia merupakan sebahagian daripada naungan naungan Kesultanan Melaka. Jadi masa tu Sultan Melaka ni dia hantar seorang nama dia Seri Bija Diraja, dan dia ni jadi wakil untuk takbir negeri Pahang. Jadi tak lama lepas tu, masa Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah, Sultan Mansur Shah ni dia hantar pula anak dia, Raja Muhammad tu, untuk ditabarkan sebagai Sultan Pahang. Lalu pergilah Sultan Muhammad ni daripada Melaka ke Pahang, diiringi oleh golongan bangsawan, dan golongan-golongan bangsawan ni lah yang dilantik sebagai bendahara, penghulu bendahari, temenggung, hulu balang besar, dan juga pengikutnya yang membantu mentadbir kerajaan Pahang. Maka pada 1470 terasaslah Kesultanan Pahang oleh Raja Muhammad yang memakai gelaran Sultan Mahmud Shah. Jadi Sultan Mahmud Shah ni pun dia datanglah ke Pahang, dia datang Pahang sampai Pekan ni dia asaskan kerajaan, mana dia pun dirikanlah pusat pemerintahan di Pekan, berhampiran dengan Kuala Sungai Pahang ni Okey, pemerintahan kerajaan Pahang ni dia meliputi Sedili sehinggalah ke Terengganu. Ni atas ni Terengganu. Okey, kat bawah ni adalah gambar terkini lah, kira terkini lah pada tahun 2016 ni gambar Istana Abu Bakar yang sekarang. Dulu lain lah bentuk dia, cuma ni telah baik pulih. Okey, Cikgu harap kamu boleh faham setakat tu Jadi nak jadikan cerita Sultan Abdul Jamil Shah, dia ni sultan ketiga Pahang. Dia memerintah Pahang dari 1495 sehinggalah 1512, dan dia ni antara sultan yang paling masyhur lah. Dia ni gambar dia sebelah ni. Bukan, ni bukan gambar dia. Maaf, ni bukan gambar dia. Okey, dia ni antara sultan yang masyhur lah, yang paling masyhur, dan dia berjaya mempertahankan Pahang daripada serangan Siam bersama bantuan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi nak jadikan cerita pula, lepas daripada Sultan Abdul Jamil Shah tadi, Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah pula yang memerintah Kesultanan Pahang. Jadi dia memerintah daripada 1592 sehingga ke 1614. Dia ni tak ada waris kerana waris dia masa tu putera dia Raja Muda Abdullah mangkat. Jadi nak jadikan cerita, pada masa tu Pahang ni diperintah oleh Kesultanan Johor Riau. Mula daripada tahun 1614 sampailah 1884. Masa tu Pahang merupakan wilayah pegangan Bendahara Johor. Kan Johor Riau kan mula-mula dia mewarisi Kesultanan Melayu Melaka. Lepas tu dah habis tu dia diwarisi oleh keturunan Bendahara Johor. Jadi masa zaman keturunan Bendahara Johor tu. Jadi nak jadikan cerita lagi, keluarga Bendahara Johor yang mentadbir Pahang kemudian mengasaskan Kesultanan Pahang yang baru. Pengasas dia adalah Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad. Dia ditabarkan sebagai Sultan Pahang pada 12 Disember 1884 dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Dengan penggunaan gelaran Sultan ini, maka muncullah Kesultanan baru di Pahang yang berdaulat sehingga kini. Ni gambar dia sebelah ni. Tadi saya tersilap tadi, minta maaf. Ni adalah gambar Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Okey, boleh kita teruskan lagi? Okey, kita teruskan lagi. Kesultanan Perak.
Okey, Kesultanan Perak. Kesultanan Perak ni dia diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-16. Kerajaan dia ni lahir lepas Kesultanan Melayu Melaka berakhir di Melaka. Jadi nak jadikan cerita, pada abad ke-15 Portugis ni dia pergi serang Melaka. Jadi bila diserang Melaka menyebabkan Sultan Mahmud Shah ketika itu yang jadi Sultan Melaka, dia dan keluarga dia ni terpaksa tinggalkan Melaka. Dia pergi ke Kampar, Sumatera. Ni kamu boleh tengok peta ni. Ni dalam buku teks kamu ada. Kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 118. Okey, dia tinggalkan Melaka, dia pergi ke Kampar bersama keluarga dia. Jadi Sultan Mahmud Shah ni dia pun bersemayam lah di Kampar ni. Nak jadikan cerita, masa tu pembesar Perak nama dia Tun Saban dan Nakhoda Kasim, dia pergi ke Kampar ni. Daripada Perak dia pergi ke Kampar. Dia jemput putera kepada Sultan Mahmud Shah ni tadi, Sultan Melaka tadi. Putera dia nama nama Raja Muzaffar. Dia jemput untuk tabalkan sebagai Sultan Perak. Jadi nak jadikan cerita, masa tu Raja Muzaffar ni pun dia pun pergilah ke Perak bersama pembesar Perak tadilah. Dia pergi, lepas tu dia bawa lah beberapa alat-alat kebesaran. Macam sebilah pedang Cura Simanja kini, sebilah keris, cap mohon, nobat dan surat ciri. Dia pun berangkatlah dengan anak bini dia pergi ke Perak. Maka pada 1528, pada tahun 1528 dia pun mengasaskanlah Kesultanan Perak dengan memakai gelaran Sultan Muzaffar Shah dan mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanah Abang. Ni kamu boleh tengok pada muka surat 119 peta ni. Tengok kat mana Tanah Abang. Jadi dia pun asaskanlah pusat pemerintahan dekat Tanah Abang ni di muara Sungai Perak. Itulah cerita dia mengenai Kesultanan Perak. Kita nak belajar pasal pengasasan je. Okay, kat atas ni gambar dia punya gambar istana. Istana Iskandariah di Kuala Kangsar, Perak. Di atas ni. Okay. Jadi cikgu harap setakat tu kamu boleh faham. Okey, seterusnya kita tengok. Ni kamu boleh baca lah ni. Glosari ni, apa dia surat ciri, sama je ada pada buku teks kamu. Kadang-kadang ditanya pada soalan. Okey, kita teruskan lagi. Kesultanan Terengganu. Okey, Kesultanan Terengganu, kamu boleh buka teks kamu. Buka buku teks kamu muka 120 dan juga 121. Kesultanan Terengganu ni dia berkait rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Dia diasaskan pada awal abad ke-18 oleh keluarga diraja daripada Susu Galuh Bendahara Johor Riau. Kan kita ada belajar dulu sebelum ni. Kita ada belajar pasal kita ada belajar pasal Johor Riau, pasal konflik pembesar masa tu. Kan mula-mula Johor Riau ni dia diperintah oleh waris daripada Kesultanan Melaka. Dan kemudian pada selepas itu dia disambung oleh legasi keturunan Bendahara Johor. Dia jadi Terengganu ni dia adalah dia menyambung, dia berkait rapat dengan Susu Galuh Bendahara ni tadi. Okey, Terengganu dia merupakan wilayah naungan Kesultanan Johor sejak daripada abad ke-16. Nak jadikan cerita, pada 1708 Sultan Abdul Jalil dia anugerahkan Terengganu ni kepada Tun Zainal Abidin. Siapa dia Tun Zainal Abidin ni? Tun Zainal Abidin ni dia anak kepada Tun Habib Abdul Majid Bendahara Johor Riau yang ke-11. Tun Zainal ni juga dia merupakan putera angkat Raja Patani yang dipanggil Nang Cayang ataupun Raja Kuning. Jadi dia
Raja Patani lepas dia tahu lepas dia tahu yang Tun Zainal Abidin ni nak nak ditabarkan sebagai Sultan Terengganu, jadi dia pun menyediakanlah kelengkapan untuk menabarkan Tun Zainal Abidin ni sebagai Sultan Terengganu. Jadi masa tu Tun Zainal Abidin ni dia ada dekat Patani. Jadi dia pun bergeraklah ke Terengganu, diiringi oleh 80 orang keluarga Patani pada masa itu, termasuklah juga tokoh agama. Dia pun pergilah ke Terengganu. Dia bawa sekali masa tu alat kebesaran, termasuklah keris diraja, keris panjang 6 cayam. Jadi nak jadikan cerita, pada 1708 Tun Zainal Abidin ni pun dia mengasaskanlah Kesultanan Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Dia dirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanjung Baru. Kamu boleh tengok pada peta tu. Muka surat 120 tu. Di situ. Okey, dia pun asaskan dekat situ. Dan keturunan dia tu diwarisi sehingga kini. Okey, kamu boleh tengok dekat bawah tu gambar Istana Mazlah. Gambar lama dia 1867. Lepas tu yang moden dia macam mana. Ni telah ditambah baik lah. Okey, yang sebelah tu adalah gambar Sultan Zainal Abidin ketiga. Dia memerintah daripada 1881 sehingga ke 1918. Okey, dia ni antara Sultan Terengganu yang paling masyhur lah. Dia ni kira bapa pemodenan lah kepada Terengganu. Dia ni beri pelbagai sumbangan kepada Terengganu. Antara dia pengubalan undang-undang tubuh, iaitu undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu yang dikenali sebagai Itqan al-Muluk bil Tadil al-Suluk. Dia ni juga memperkemaskan sistem sukat dan timbang, menubuhkan pengamal syariah, menubuhkan pasukan polis dan juga membina Istana Mazlah. Istana ni sampai hari ni ada di Terengganu. Okey, kita teruskan lagi. Kesultanan Selangor. Okey, Kesultanan Selangor ni dia diasaskan oleh keluarga diraja Bugis yang berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau. Ni pun lagi jelas dan nyata berkait rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Okey, kita ada belajar dulu pada bab yang sebelum ini mengenai Opo Bugis. Kita ada belajarkan Opo 5 bersaudara tu. Kan kita ada belajar nama-nama dia, ada 5 orang tu kan. Daeng Merewah, Daeng Celak, Daeng adalah. Jadi salah seorang daripada itu, kita akan tengok sekejap lagi, nama dia berkait rapat dengan pengasasan Kesultanan Selangor. Okey, nak jadikan cerita, Kesultanan Selangor ni dia sebahagian daripada wilayah naungan Kesultanan Johor Riau. Sejak abad ke-16 sampailah ke abad 18, ramai masyarakat Bugis datang menetap di Selangor ketika itu. Jadi Daeng Celak daripada Opo 5 bersaudara tadi, yang keturunan Bugis, menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Jadi putera kepada Daeng Celak tadi bernama Raja Lumbu pergi menghadap Sultan Perak pada masa tu, Sultan Mahmud Shah, untuk mendapatkan pengiktirafan. Jadi Sultan Mahmud Shah ni dia pun menabarkan Raja Lumbu ni sebagai Sultan Selangor. Maka jadilah Raja Lumbu ni sebagai Sultan Selangor. Masa tu Sultan Mahmud Shah ni dia anugerahkan nobat dan juga cap mohor kepada Raja Lumbu. Maka nak jadikan cerita, pada 1766 Raja Lumbu ni dia pun mengasaskan Kesultanan Selangor dengan gelaran Sultan Salahuddin Shah. Okey, kamu boleh tengok peta tu. Tu peta Selangor. Selangor ni dia tak besar. Okey, jadi ni tengok kataan Kuala Selangor. Jadi Sultan Salahuddin Shah tadi, Raja Lumbu tadi, dia pun mendirikan pusat pemerintahan di situlah di Kuala Selangor, dan keturunan dia mewarisi tahta Selangor hingga ke hari ini. Kat bawah tu kamu boleh tengok istana
Alam Shah di Kelang, Selangor. Ni gambar sekarang lah. Gambar dulu lain lah. Cuma mungkinlah sekarang telah ada penambah baik kan. Okey, kamu tengok muka surat 1, 2, 3 sebelah itu adalah gambar Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Dia ni merupakan Sultan Selangor yang paling terkenal lah. Dia memerintah pada 1898 hingga 1938. Dia ni boleh kata berapa pemodenan lah. Kita senang cerita berapa yang membawa banyak kemajuan kepada Selangor. Masa zaman dia ni banyak jalan raya yang dibuat. Lepas tu landasan kereta api. Lepas tu masa tu ada peningkatan dalam pembinaan rumah dan juga kedai, terutama di Kuala Lumpur dan Kelang. Sebab kawasan Kuala Lumpur Kelang ni dulu kan terkenal sebagai kawasan pelombongan. Jadi untuk menghargai Sultan Alauddin Sulaiman Shah ni atas kebijaksanaan dia memerintah Selangor, jadi rakyat mengadakan satu sambutan ke ramaian yang dinama Jubli Emas di Kelang sempena genap 40 tahun pemerintahan baginda. Jadi itulah tadi yang kita dah tengok tadi, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Kesinambungan pengasasan kerajaan-kerajaan ini menunjukkan penerusan tradisi kesultanan yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Walaupun Kesultanan Melayu Melaka itu telah jatuh, tetapi kesinambungan kepada pengasasan dia diteruskan, tradisi kesultanan dia diteruskan dan diamalkan sehingga kini. Okey, baik. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang. Jadi sila lengkapkan pautan Google yang telah cikgu sediakan. Gunakan pengetahuan yang kamu dapat daripada video yang kamu tonton. Guna juga buku teks kamu sebagai bahan untuk membantu kamu menjawab soalan yang telah cikgu beri. Pelibatan kamu akan direkodkan. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jumpa lagi. Bye-bye.